Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tajuk kita pada hari ini nampak kasar sikit kata orang Kedah kan, pasal guna perkataan gila. Tetapi sebenarnya istilah gila ni telah diperkenalkan oleh orang seni. Masa pertandingan nyanyi apa dulu, dia kata sedap gila. Jadi gila tu maknanya kalau orang Kelantan kan berdoa. Sedap berdoa. Tapi kalau orang Pahang tu berdoa tu bohong dah. Jadi gila. Dalam kepala sayanya, saya maksudkan ialah gila ranking itu. Kita orang akademik ni banyak sebab duk sebut gila ni, gila ni, gila. Bila cakap tentang ranking, dia kata gila. Bukan bahasa saya, tapi bahasa orang ramai. Tapi mengikut Tuan Haji Nordin tadi, sebenarnya ranking ni bukan saja dia kat universiti. Tuan Zakaria kata dalam politik pun ada ranking juga. Tuan Haji Nordin berkata pun dalam politik pun ada ranking juga. Jadi kita tengok dulu. Pertama sekali, saya terima kasihlah kepada ramai yang hadir hari ini. Gila ni. Jadi saya cerita gila kita santai-santai je lah. Jadi gila ni bukan gila sebenarnya lah. Maknanya macam gila tadi lah. Sedap gila, sibuk gila dan sebagainya. Jadi di Universiti Melaya ni, di Universiti Melaya pula, nanti orang Melaya marah kat kita. Di universiti ni, dia orang panggil gila ranking ni sudah menjadi satu istilah yang disebut oleh orang yang tak setuju dengan ranking ni. Semua kita tahu kalau kat universiti ni ranking ni satu benda yang sangat berfaedah kalau sekiranya ia mencapai objektif yang sebenar. Tapi kalau dia tidak capai objektif yang sebenar, dia jadi macam kadang penipuan pun ada, hipokrasi pun ada, macam-macam. Dan terlampau teknikal, tidak melihat kepada. Jadi maknanya kalau tidak capai objektif dia kata tak betul lah. Tetapi kalau ranking, elok juga Tuan Haji Nordin, apa tu cuba bangkitkan ranking dalam bidang lain juga. Jadi kita start dengan ranking itu sendiri. Di Malaysia sekarang ada berapa bidang-bidang yang melihat ranking itu satu perkara yang mungkin saya rasa bidang-bidang profesional lah. Perkara yang sangat mustahak. Kalau pasal Tuan Haji Nordin apa tu timbulkan benda ni dulu, cuba bagi tahu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya cuba memahami mungkin dari segi ranking tu mungkin luas, tapi apa yang saya sebut tadi kalau secara umumnya kalau universiti mungkin dari segi ranking title ke depan lah dari segi ranking antarabangsa dia lah, professors ke ataupun kalau individu dan mungkin ada ranking universiti itu sendiri. Itu tapi kat universiti ni tidak maksud gitu. Mana nak cari ranking untuk yang keberapa dalam list antarabangsa. Jadi untuk itu dari segi universiti lah. Kalau dari segi negara mungkin ranking yang positifnya kedudukan ekonomi kan. Dan kalau yang negatifnya indikasi ranking corruption. Jadi maknanya dari segi application ranking itulah. Jadi kalau agak besar lah kalau bola, ranking bola kan yang keberapa dalam Asia, dalam dunia. Jadi agak besar skop dia. Kalau untuk topik kita fokus kepada ranking universiti, mungkin boleh kita fokus yang itulah untuk sesi kali ni lah. Kalau nanti terlalu besar. Okey. Sharon, ini kita kena tanya orang regular kita lah dulu. Bagi pendek saudara dulu. Macam mana ni? Tajuk ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita boleh bersetuju lah kalau kita nak fokuskan kepada ranking baik dan buruk.
tentang kegilaan ranking di negara kita ini, yang fokus kepada bagaimana sesuatu universiti itu berada dalam senarai ranking yang telah ditentukan oleh badan-badan antarabangsa seperti US dan Time Higher Education. Jadi kita nampak di situ satu keadaan di mana kebanyakan universiti untuk mencapai ranking itu mesti ada kriteria-kriteria yang perlu mereka laksanakan dalam konteks untuk mencapai ataupun menepati kriteria-kriteria supaya mereka tersenarai. Tak kiralah berapa senarai itu, tetapi yang penting adanya unsur-unsur yang boleh menaikkan nama negara ataupun universiti itu sendiri, yang kita akan lihat dia akan mempunyai impak dari segi pelbagai aspek lah. Misalnya apabila tersenarai, maka universiti tersebut akan naik image dia. Misalnya kalau kita lihat mungkin Universiti Malaya misalnya, pernah berada dalam senarai 70 yang ke-70 dalam ranking oleh badan yang penarapan. Penarapan ini. Okey. Terima kasih Cik Arun. Masalahnya bila saya kata gila ranking ni, sesuai tak sesuai tajuk ni? Siapa dah nak jawab ni? Tuan Zakaria. Sekejap lagi saya respon. Sedang ada tugasan sekejap. Ya? Sekejap lagi saya respon. Ada tugasan. Oh, ingat sekali. Dia nak cakap, dia bunyi pok. Datuk Zop. Assalamualaikum, Prof. Salam. Ya. Saya, macam saya kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua yang berada dalam sesi ini. Saya daripada kuliah Ahmad Ibrahim, kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim UIA, semasa Prof Faiz bertugas sebagai apa saya tak ingat, tapi top VIP lah di UIA masa tu. Jadi masa saya di UIA, saya tak kenal sangat erti ranking. Yang saya tahu disuruh buat research, buat publication. Tapi soal ranking langsung tak disebut di UIA. Tapi masa tu pun saya memang dah tak berapa sangat aktif menulis ke apa, sebab saya ada komitmen saya sendiri masa tu. Lepas tu dan saya lebih suka, saya punya passion mengajar. Kemudian supervise student, saya suka student datang bilik saya cerita masalah, saya boleh bincang dengan dia orang. Yang mana saya rasa benda tu saya sekarang ni saya nikmati kemanisan saya mendengar masalah dia orang tu hari ni Ustaz. Kemudian bila satu tahap masalah peribadi tu taklah kuat sangat, tapi tengok keadaan di UIA, asyik menekankan research publication. Dan sampai satu tahap saya punya pensyarah sahabat saya yang tengah mengajar masa tu lagi 2 semester lagi bukan 2 semester, 2 minggu nak sampai ke tarikh peperiksaan. Sahabat baik saya dipecat semata-mata kerana tidak ada PhD. Bukan tidak ada PhD, tak dapat PhD, tak dapat complete PhD, sedangkan dia dah buat pembetulan semua dan universiti di sana yang tak terima PhD dia, pembetulan dia. Jadi itu satu kecubaan saya lah. Dan kemudian saya tengok dua orang pensyarah saya yang pernah mengajar saya di UM dulu, part time daripada UIA, mengajar undang. Kemudian jadi rakan baik saya dalam menjadi rakan sekerja di UIA. Itu Prof Dr. Mahanu Yusof dan juga Dr. Muhammad Baharudin Harun. Dua orang ni Prof, saya nak cerita, passion dia adalah mengajar. Bukan dia tak boleh menulis, dia boleh menulis, tapi dia tak nak gunakan masa dia mengajar tu preparation untuk mutu pengajaran dan perancaran yang sangat bermutu tu, dia tak nak gunakan masa tu untuk research dan juga publication. Dia tak kerja benda tu. Tapi sebagai student yang pernah belajar dengan dia, saya terasa
sedih benda tu sebab kita tahu pensyarah kita hebat, pensyarah kita bagi contribution yang banyak dalam perkembangan pelajar tapi tak dipromot, tak dibagi promosi, sebarang promosi hanya kerana mereka tidak ada publication, hanya kerana mereka tidak ada research. Sedangkan beribu pelajar yang mereka hasilkan menjadi peguam-peguam ternama, menjadi peguam yang berkualiti, sehingga seolah-olah sumbangan mereka daripada sudut pengajaran, pembelajaran itu tidak diambil kira. Itu yang menunjukkan saya terlalu kecewa dan buat keputusan pindah ke UUM. Jadi bila pindah ke UUM, maaf panjang sikit Prof. Bila pindah ke UUM, masa itulah saya diperkenalkan dengan ranking. Satu kejutan budaya adalah hidup saya kerana sebelum ni saya happy mengajar, saya happy melayan student datang bilik saya bercerita itu ni macam mana Prof melayan saya dulu bila saya nak cerita kat Prof. Saya nak sambung belajar, saya dah dapat anak semua kan. Prof layan semua walaupun Prof sibuk. Saya cuba jadi pensyarah yang macam tu. Tapi bila datang UUM tahun 2013, saya dikejutkan dengan satu culture documentation. Culture documentation yang makna semua kita kena dokumen. Kan? Research, publication, kemudian documentation. Kena buat itu, kena buat ini. Jadi saya cuba ikut. Walaupun saya masuk UUM bukan niat untuk dapat promosi tak. Memang langsung tak ada niat untuk dapat promotion. Saya masuk ke UUM, tahun pertama saya boleh ikut lagi. Tahun 2014 tu, bila dah push makin kuat, desakan suruh buat research semua, saya buat. Tapi sampai satu tahap tu, kesihatan saya menurun. Dimasukkan ke hospital, dapatlah apa yang doktor kata memang stres kan, tapi bukan masalah jantung lagi, itu cuma stres. Bagi 2 bulan MC. 2 bulan MC tu Prof, saya rindu sangat nak mengajar, tapi kawan-kawan tak bagi sebab dia tahu dia berkait dengan jantung kan. Jadi ada kawan saya yang take over kelas saya, itu saya puji bab UUM ni. Kawan-kawan di sini dia particular bab tu di School of Law. Bila saya keluar daripada ward, kawan-kawan semua kata okey Kak Fauziah rehat, kami ambil kelas Kak Fauziah kan. Jadi Kak Fauziah buat apa-apa kerja yang lainnya lah. Kemudian semakin lama bila Top Gun University dah mula bandingkan kenapa kita tidak boleh capai, kenapa universiti kita tidak boleh mencapai seperti Harvard, kenapa tidak boleh mencapai seperti Oxford. Bila perbandingan mula diletakkan di antara universiti kita dengan Harvard, dengan Oxford dan sebagainya, jadi di situlah bermulalah sesi, kalau bagi saya panggil macam torture kepada setengah pensyarah yang memang suka mengajar. Dia tak suka buat research, dia tak suka publication, tapi dia suka mengajar, dia suka buat program dengan student, macam-macam lagi. Okey Dr. Fauziah. Saya fahamlah, lepas ni saya tak nak kejemput siapa-siapa lagi lah. Macam Dr. Fauziah pun volunteer cerita macam mana pengalaman dia berada di bawah tekanan ranking universiti. Jadi saya cuba nak kesimpulan lebih cepatnya. Jadi orang duk kritik ni pertama kali, objektif untuk capai ranking itu bagus. Tetapi pelaksanaannya pertama sekali ia melibatkan pengabaian terhadap para pelajar. Macam Dr. Fauziah kata tadi. Kemudian ada orang kritik lagi bahawa kita sebenarnya dalam mencapai ranking ini, kita sebenarnya tidak mempunyai agenda yang sebenarnya sesuai untuk mencapai objektif yang asal. Misalnya di Eropah, mereka jadikan pencapaian ranking ini sebagai satu cara untuk membina budaya cemerlang di universiti. Tetapi kita kerana angka ni, kita pergi tekankan soal dapat tu berapa, dapat ni berapa. Akhir sekali kita manipulate angka-angka untuk dapat kedudukan yang sekian-sekian. Kemudian pihak pentadbir universiti pula menekan pensyarah-pensyarah ni sampai macam Dr. Fauziah kata tadilah, sekian banyak. Kemudian sampai kepada satu peringkat tension dan sebagainya. Tapi tak tahulah. Nampak saya tak nak jemput Prof Yusuf, nampak sengih-sengih nak betul. Bagi tahu dulu Prof Yusuf macam mana ni. Ini Dr. Fauziah dah sebut tadi
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebenarnya saya nak dengar petang ni, tapi nak dengar dan nak ambil tahu jugalah benda ni. Tapi saya rasa kemudian ada perkara yang saya bersetuju, ada perkara yang tak bersetuju lah. Tapi kena tengok sejarah macam mana ranking ni. Dulu masa universiti saya ada di atas golongan awal lah yang dididik oleh Universiti Tempatan, UKM lah, daripada awal. Mengaji sekolah Melayu daripada awal sampai ke universiti. Dan bila UKM ditubuh mula dulu, batch pertama, batch kedua kita di Jalan Pantai, setiap pensyarah tu balik mengajar ikut apa ilmu yang dia ada lah, ikut kaedah masing-masing. Sehingga kan kalau ada 10 pensyarah ikut 10 dia. Kebetulan waktu itu kita kebanyakan ada daripada sistem British, balik daripada England, Australia, New Zealand, dan American degree kita tak terima. Dulu kita tak terima American degree sebab dia tak sama dengan yang kita belajar di sekolah. Kita menggunakan Cambridge dan sebagainya mengaji. So akhirnya kita pun itulah. Tapi bila saya balik dengan PhD dan sebagainya, memang betul lecturer tu buat apa mengajar dengan masing-masing, maka diperkenalkan satu sistem sebelum timbulnya ranking ni, iaitu TQM, Total Quality Management. Dan Total Quality Management ini sebenarnya dia bukan lihat dari segi kandungan, dia lihat proses saja. Sebab tu bila kita nak buat ISO, nama pun ISO tu diambil di peribahasa Latin. ISO bermaksud sama. Sama. Itu apa maknanya kalau kita ada skru nut satu yang tu selalu dibagi contoh lah, skru dengan nut tu. Jadi skru dengan nut tu boleh masuk lah. Kalau kita buat nut tu daripada Jepun, skru ni daripada Malaysia katakan, tapi dia follow ISO. Jadi dia follow satu proses, maka dia boleh masuk. Dan kita akan sampai satu ketika nanti, pelajar kita mungkin boleh saja pindah daripada UKM, Universiti Maya, kalau kita ada sistem yang sama. Tetapi akhirnya adalah itu yang yang terkenal tu, TQM tu pada satu ketika itu, dan malah ada pensyarah, dekan dan pendidikan yang dihantar untuk khusus TQM ni. Akhirnya kita dapati dia hanya lebih kepada proses saja ISO ni, proses. Jadi kalau pelajar yang masuk yang kita kata ilmu, bukan berbagai ilmu tetap juga, tapi dia belajar sekolah yang berbeza. Sekolah dia akan keluar dengan sistem yang sama, dengan ijazah yang sama, dengan kualiti yang sama. Jadi itu cadangannya lah. Tapi akhirnya dia jadi proses, dan kita boleh buat proses itu hanya ISO untuk pengambilan pelajar, ISO untuk apa prosedur peperiksaan, tapi kualiti mengajar itu juga terlibat juga. Kemudian bila datang kepada ranking oleh Time Higher Education ini, saya ingat debate besar dekat UKM lah. Masa tu arwah Profesor Syed Hussein Alatas dulu saya ada. Dan dia kata kita kena lihat THES ini, dia entitinya bukan entiti pendidikan, dia business entity. Dia nak mengambil peluang daripada universiti-universiti untuk make money. So, buat ranking. Memang betul pun bila nak panggil orang tu bayar beribu kita panggil orang dia. Yang kita panggil kat Semaya pun panggil, kemudian panggil kita UKM apa nak pergi, kena bayar banyak sebab dia business entity. Dan ada yang bersetuju, ada yang tak bersetuju, termasuk saya lah. Tak bersetujunya sebab begini, dalam ranking itu, dalam ranking yang dibuat oleh THES ni, dia ada dia punya kerangka dia. Dan kerangka itu tak sesuai dengan kita. Itu kita nak hasilkan orang yang ada ilmu Islam misalnya, contohnya. Dan pada ketika itu, jadi kita tahu bahawa dalam sejarah dan falsafah sains, sarjana sains Islam seperti Al-Biruni, Al-Khwarizmi dan sebagainya itu, mereka tidak meninggalkan agama. Jadi agama dengan sains itu bergerak seiring, malah agama lah yang menjadi pendorong kepada sains dan teknologi. Sedangkan Barat menerima konsep sekularisme, iaitu agama tak bercampur. Jadi macam mana mereka nak menilai kita kalau kita ada silibus? Kita menjadi satu mimpi dulu, impian kita kalau kita menghasilkan. Sebab tu dalam fakulti sains dulu sampai hari ini pun dia ajar subjek sejarah dan falsafah sains. Subjek itu pada ketika itu diwajibkan, yang tak ada universiti lain. Dan untuk pengetahuan semua, ada satu subjek yang tak ada di dunia ni pun, iaitu sains tauhid. Ada di UKM ya. Saya ada pinjam sebab saya yang bentang kepada Persenet dan diterima oleh Senet untuk mengajar. Jadi ada bidang-bidang yang begitu. Macam mana orang ranking dan nak ranking kita?
Sedangkan dia tak ada pun. Dan sains itu tak boleh berada dalam agama. Sains lain, agama lain, tak boleh campurkan. Hari ini saya tahu wujudnya satu ilmu yang disebut sebagai religiosity dan sebagainya yang cuba nak ni, sebab mereka pun merasa gersang masyarakat yang sains hebat tapi budayanya makin terhapus. Dulunya dia nak kahwin, dia pergi ke gereja sebagainya. Hari ini saya syok kat dia syok saya. So what? Siapa kata pergi gereja lebih bahagia daripada tak lebih bahagia? So ranking ini lebih banyak juga perlu dilihat di persegi aspek itu. Jadi saya tak bersetuju ialah apabila matlamat negara misalnya untuk membangun pendidikan untuk kita, seperti minta maaf kalau saya sebut ini, di mana peranan bahasa Melayu dalam itu, di mana yang lain-lain lagi. Jadi setakat dulu Datuk. Setakat dulu. Saya nak sebab ada benda yang kita setuju ialah sebab ranking ini dia akan memberikan satu pandangan terhadap status kita lah. Kalau kita tak buat muhasabah, orang tak mereka. Jadi pada saya, kita jalankan universiti kita ini, ada sistem kita, ada seminar kita. Orang nak bagi ranking tu pulanglah. Kan? Kita pergi masjid, kita ikut Islam tu betul. Tapi orang tak kata kita ulama, tak apa lah. Memang kita bukan ulama. Tak apa. Jadi kita ada sistem sendiri. Jadi esok jadi semacam jadi kes Hussein Askari itu apabila dia mengatakan bahawa how Islamic a Muslim country, betapa Islamnya negara Islam. Apabila sistem ekonomi dia dapati negara Skandinavia lebih Islam, tetapi kayu ukurnya itu bukan Islami. So how can you guna kayu ukur yang tak Islami? Jadi isu dia jadi lebih kalau orang melihat rankingnya sampai hari ini saya tengok baru keluar 24 negara, Singapura lebih Islamik daripada Malaysia misalnya. Dan jadi kita tanya apa kriteria yang digunakan, apa parameters yang digunakan untuk ranking dia tu. Ini hal yang begini yang salah. Jadi hal ini saya rasa kita ada enough, kita ada cukup kita kata intelektual kita berbuat. Tetapi kepimpinan universiti itu jangan hanya menerima arahan untuk ranking itu. Bawa bincang, balik contoh tadi tentang nak mengajar. Saya tak ada masalah sebab memang ada profesor yang mengajar. Tapi profesor yang mengajar itu perlu buat research. Research tentang pengajaran dia. Keperkesanan, sejauh mana keperkesanannya. Kalau tidak akan ada beza di antara universiti dengan sekolah. Jadi kalau dalam bidang fizik saya ini, ada orang-orang yang memang profesor dalam bidang fizik, Profesor Binan misalnya, President of Institute of Physics UK, dia profesor dalam bidang fizik education. Tetapi dia menerima bidangnya, kalau nak mengajar fizik kuantum yang amat sukar ni, macam mana kita nak mengajar? Bukan daripada fakulti pendidikan. Tapi orang yang memahami fizik itu. Saya yakin dalam bidang undang-undang dan juga dalam bidang fiqh, sama orang yang arif dalam bidang itu, tapi nak menumpukan kepada bidang pendidikan. Teruskan, research mesti ada. Tak mungkin universiti tak ada research. Jadi saya rasa alat yang digunakan untuk ranking itu yang saya nak alat yang digunakan, parameter yang digunakan. Mungkin untuk permulaan. Okey. Sabudia ramai ni kita ada ni Datuk Azmi ada, Datuk apa tu nampak Datuk ni Datuk apa tu silakan. Audio. Suara audio. Audio tak on. Unmute. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya join ini bukan ahli akademik, tapi kita lihat bagaimana perbincangan tentang ranking ini. Mungkin saya boleh kongsi juga pengalaman saya sebagai researcher di FRIN dan juga sebagai civil service di Putrajaya dari segi ranking. Jadi walaupun universiti telah ada establish dia punya metodologi dan juga sistem untuk institusi pendidikan, tapi di peringkat negara juga ada rankingnya. Jadi dari segi itu mungkin ada kebaikan dari segi ranking di peringkat negara. Contohnya kita ada di Malaysia ni, kita masa saya betulkan dahulu, kita ada satu dipanggil EPI, Environmental Performance Index, atau indeks prestasi alam sekitar. Sekarang ni kan isu-isu alam sekitar, climate change ni begitu dibincang hebat. Ini indeks ni telah dibentuk oleh Yale University dengan Columbia University di Amerika. Dan tidak ada elemen commercialization. Dia tak post, dia ambil data di negara yang kita keluarkan di International Application Report dan mereka compile mengikut
indikator tertentu. Dan kita dari segi negara, kita lihat tracking indeks ni. Jadi kalau dari segi alam sekitar, kita tahu bagaimana performa kita dari segi perhutanannya, dari segi pollution, air sebagainya. Dan baru ini saya buat presentation dalam mungkin proses 9 tahun Itqan di bawah Naharudin. Yang terbaru dah dikeluarkan Environmental Index 2022. Dan negara kita memang kelihatan agaknya menurun. Kalau indeks bola tu kita 150, dia indeks ini tak menentu, tapi dia menurun compare pada negara jiran kita. Contohnya kita pada tahun 2020 dulu 68, ya. Lepas tu dia dah menurun lagi. Ya. Sudah naik pada 100 lebih. Jadi ini maknanya negara boleh gunakan sebagai menunjuk bahawa dari segi penguasaannya, dari segi pengurusan, nampaknya ada elemen yang boleh dipertingkatkan. Jadi dari segi itu mungkin ada baiknya. Namun begitu ada juga biasnya. Negara-negara luar ni dia buat pun ada agenda tertentu. Namun begitu kita guna mana-mana yang baik untuk negara untuk memberi imbasan, memberi ketentuan kepada kerajaan supaya mengambil isu-isu ini lebih hebat lagi. Contoh sekarang ini banyak dibincang di Kelantan pun. Soal pembalakan di negeri, ya. Ada pembalakan, ya. Ya. Lepas tu ada pula sekarang yang Sungai Abang ini nak saman pula sesiapa yang keluarkan benda-benda. Jadi ini perkara yang kita lihat juga dari segi kebekasan on ground. Itu saja sementara. Okey, terima kasih Datuk. Ya. Cuma yang berbangkit dari universiti ni, mungkin itulah kebaikannya ranking ni, ya. Cuma yang dibangkit oleh orang-orang anak-anak ayah di universiti ni maknanya bila KPI itu menentukan sekian begini jadi masalah bank. Kalau sekiranya itu telah jadi satu proses pembudayaan, cantiklah mungkin dari segi itu, macam Datuk Yusof kata tadi, mungkin secara objektifnya bagus. Okey, saya nanti Datuk Yusof, nanti tu ramai ni. Siapa dia yang nak cakap ni? Kalau tak ada saya lakukan. Ada siapa nak cakap ni? Tok Azmi. Tok Azmi ni dia tayang gambar dia ni. Prof. Ya. Saya nak tambah sikit je sebab selepas ni saya ada kerja lagi dekat meeting dekat UUM. Salah. Macam ni Prof? Saya setuju dengan apa yang tadi Sultan sempat dengan nama tu sebab saya Datuk Rahim ni. Ya. Yang Datuk katakan tadi, dari belah tu sudut documentation tu bagus. Ranking tu bagus. Contohnya kalau kita nak pastikan semua pensyarah buat kelas kan. Jadi kita nak minta bukti bahawa dia buat kelas. Kita minta bukti buat kelas, kita adalah kehadiran kan semua tu kan. Tapi kalau kehadiran secara manual ada pensyarah yang memang kita panggil menyelat lah. Saya tak nak sebut menipu sebab bagi saya pensyarah takkan menipu. Saya sebut menyelat. Jadi ya, sebagai tanda hormat saya dekat orang dalam bidang ilmu lah kan. Jadi tanda tangan suruh student, ada yang suruh student tanda 10 siap-siap Prof. Masuk kelas pertama dah suruh student tanda 10 siap-siap. Ini berlaku dalam yang saya kenal sendiri kan. Sebab apa? Sebab dia nak kejar masa dia untuk buat research sebagainya, nak kejar Profesor Madya. Akhirnya end up apa berlaku? Dia didapati meniru kerja daripada pensyarah universiti lain. Kan? Dah hampir nak disaman, kemudian Profesor Madya ditarik balik. Adakah yang tu yang kita nak? Tak nak kan? Jadi kalau dia buat dengan kerja dia sendiri. Dia buat dengan tangan dia sendiri. Kemudian bila di UUM saya dengar sendiri daripada junior lecturer yang baru dapat PhD. Semangat berkobar-kobar nak mengajar. Tapi apa dia kata? Sebab dia terus dilantik menjadi timbalan dekan bahagian alumni kan. Apa dia kata Prof? Saya ingat hari ini dia kata, Kak Fauzia, saya sedih sangat sebab saya keluar, saya ada PhD, saya nak mengajar, saya nak sampaikan ilmu saya dekat pelajar. Tapi apa yang jadi sekarang, setiap hari saya menghadap komputer. Tidakkah ada yang dikatakan teaching in university? Siapa dia tahu di Malaysia ni ada? Maknanya universiti yang lebih tumpu kepada usaha mengajar dan tidak sangat pergi kepada saya nampak
UiTM. Sebab UiTM dia bagi, kalau tak silap saya lah, dia ada bagi pensyarah mana yang nak masuk bahagian pengajaran saja dan dan supervising student semua kan. Kemudian siapa yang nak lebih banyak research, siapa yang nak lebih banyak buat kerja-kerja masyarakat semua tu kan. Jadi saya rasa yang tu lebih fair. Dalam erti kata lain, kita mengiktiraf sumbangan setiap pensyarah dalam kemahiran mereka masing-masing. Tapi kalau kita semua paksa orang buat documentation, Prof, saya nak cakap betul, saya tak malu nak sebut, ramai saja jenis copy and paste. Dia just ikut je apa yang kawan dia dah buat, kemudian dia masukkan sikit je. Padahal dia tak buat pun. Dia tak buat pun apa yang dilaporkan dalam documentation. Oh, maaf, penipuan dalam menyediakan dokumentasi. Begitu kan? Ya. Ya. Apatah lagi ada universiti yang kita boleh namakan diri kita sebagai, calonkan diri kita sendiri sebagai pensyarah cemerlang. Prof bayangkan apa jadi? Nah kan, memanglah dia akan tunjuk semua bukti apa dia buat, tapi bila tanya student cakap apa? Dia mengajar satu haram saya tak faham. Ni cakap kasar orang Kedah. Dia mengajar, doktor, saya satu haram tak faham. Kita sedih tak dengar. Student tak faham tapi dia dapat pensyarah cemerlang. Sebab apa? Dia sendiri namakan diri dia. Okey. Nanti mana lagi siapa dia yang nak timbul lagi masalah-masalah lain? Sama ada menyokong ke, menentang ke, tak kira lah. Kita jadi tuan rumah ni, apa saja kita nak dengar. Sebenarnya ada faedah untuk mereka yang duduk di universiti dan sebagainya, cuba memahami dan menilai suasana dan sebagainya, itu masing-masing lah. Siapa dia nak cakap ni? Okey, Tok, saya cuba mencelah. Datuk Yusuf tadi sedap. Saya lebih cenderung kepada dia. Ranking ini kalau tengok dalam EPL, tengok macam-macam lah. Dia ada kaitan dengan bisnes sebenarnya. Rating, mana kalau rating kita tinggi, mana tumpuannya lebih tinggi, harga juga lebih tinggi. Rating universiti untuk orang masuk lah kan. Kalau kita kata pengantarabangsa universiti. Kalau universiti kita duduk dalam top 10, top 20, top 50. Ada kaitan lah. Itu. Tapi yang hebatnya ialah time hire. Semua orang terpaksa masuk dalam perangkap dia, pandai dia. Jadi ranking ini, sama ini kita duk masuk dalam baju orang lain. Kan? Bila kita nak masuk dalam baju kita sendiri? Tak bolehkah kita buat dalam peringkat kita lah. Kalau kita kata tak boleh pergi lebih jauh sebab orang tak respect kita, tak bolehkah dalam kalangan kita sendiri? Tadi Emeritus Profesor Datuk Maknoh Dalimin masuk dalam grup Universiti Muhammadiyah Jogja. Dia punya foreign student dia 40 seat saja dibenarkan, tapi yang mohonnya 1,200 orang. Makna itu mungkin orang tengok ranking dia, ataupun kalau tak tengok ranking pun orang melihat kekuatan dia sendiri. Dan pada saya lebih suka kalau kita cuba berfikir dengan pendekatan baru lah. Takkan kita nak masuk dalam baju orang lain dalam semua waktu. Di mana hebatnya kita? Kalau di Malaysia kita ada 20 IPTA, ada Research University lah, Teaching University lah. Tak campur lagi IPTS. Boleh tak kot? Datuk Yusof. Boleh tak kot kita cuba mereka bentuk kita punya sendiri? Daripada kita duk masuk dalam baju orang dan nak mencapai standard orang itu, bagi dia orang mungkin, yalah kalau di UK, US mungkin macam MIT, macam Cambridge, macam Oxford, mungkin dia dah ada norm dia tersendiri. Kita ni yang bau-bau ni nak masuk dalam kasut dia, bolehkah kita? Dan sebab itulah oleh kerana kita tak sampai ke tahap itu, nak masuk dalam kasut dia, maka jadilah apa yang Dr. Fauzia sebut tadi. Kalau itu terjadi, maksud sebenar ranking yang kita inginkan idamkan itu tak akan tercapai. Kan? Sebab rankingnya bagus, on papernya bagus, tetapi realitinya di mana Datuk Yusof? Ini saya lihat, saya lebih suka selalulah minta maaf Datuk Umar. Cuba berkata, cuba menggunakan pendekatan jalur baru. Bila kita nak bergerak di jalur baru?
pendekatan kita sendiri. Kan? Dato' Yusuf sebut tadi, kenapa Syekh Askari yang membuat rating menggunakan kasut dia. Mana orang kita yang di sebelah sebelah Saudi ke, sebelah Jordan ke, sebelah apa-apa lagi, membentuk kasut kita sendiri. Sampai bila yang Muslim ini duk teringin nak masuk kasut orang lain, sehingga terlanggar tumit kawan, tertendang kaki kawan dan sebagainya. Bagi panas sikit, Dato'. Itu saja dulu. Okey, tak apa. Nanti sebelum tu saya nak bagi pengalaman lah. Bagi saya orang yang paling ekstremis menolak segala peraturan yang dalam bidang akademik ni ialah Ko Aziz. Bila masuk sistem semester, dia tidak menerima. Dia kata semester ini adalah kebodohan orang Amerika. Dia kata we are British system, British University. Dia kata kita masuk bilik air pun kita berfikir. Ini Ko Aziz punya idea. Masuk bilik air pun berfikir. Ini apa semester ni, ulang. Jadi saya tengok benda-benda macam itulah. Jadi oleh kerana itu adalah orang-orang yang berpandangan seperti itu dan sebagainya. Jadi itu Tuan Zakaria punya pendapat yang mengatakan bahawa itulah maknanya kita dalam sistem ranking ini kita masuk dalam baju saiz orang, tidak ukur baju di badan sendiri. Okey. Siapa lagi? Dia bukan itu saja, Datuk Mat. Saya lihat ada benda-benda yang kita kena buat. Misalnya, kita dah lama, Universiti Melayu pun dah lama, UKM dah lama, kita ada jurnal. Tapi kita tak, orang time education ini tak iktiraf jurnal kita sebagai Q1. Jadi kita harap dia. Ahli sains, saya bidang fizik. Saya tengok dalam ahli sains dia untung lah ni. Dia boleh publish. In fact, saya pun jadi one of editor buat dalam 2-3 jurnal dekat overseas yang hari ni. Dan semua Q1. Dan itu. Dia tu mudah sebab nak masuk channel, tapi jurnal yang dihasilkan oleh UKM misalnya ataupun jurnal undang-undang kita yang cukup hebat kata, undang Islam lah, undang-undang ni. Mungkin kita jadi pioneer lah. Bila kita nak angkat dia? Kalau kita sendiri tak menghantar. Sebab bila dia hantar, dia tak ada masuk dalam queue. Jadi orang takkan hantar sampai bila dia nak naik. Sedangkan nak buat sesuatu research itu, kita memerlukan duit yang banyak, kita memerlukan pelajar PhD, kita perlu researcher, orang yang ada vision. Setelah dapat hasil, kita bubuh jurnal orang lain. Sedangkan hasil itulah sebenarnya berada di jurnal kita. Nampak tak? Jadi, kalau kawan sahabat saya Zakaria Syamidah hanya sebut itu, saya nak sebut yang lebih parah lagi. Sebab itu, saya setuju kalau setakat alam sekitar, kalau setakat kereta nak keluar, gunakan ISO, gunakan ranking apa semua kan. Ini kereta Lazarus, tak apa, alat tak apa. Tapi bentuk yang ilmu ni bukan itu saja. Ilmu sains itu tak sama dengan ilmu usuluddin. Dia jangan samakan kaedah rankingnya. Jadi semudah itu kita rank, lepas tu kita akhirnya kita memangsakan, dan bukan hanya mangsa, kita dah habis duit banyak betul. Nak hantar jurnal dia orang tu ada yang $1,000. Tapi diletakkan di dalam bajet research yang dia dapat. Bayangkan, hasil daripada penyidikan adalah kertas jurnal. Itu hasilnya. Bukan hasilnya orang ada. Hasilnya adalah ideas. Pemikiran. Betul ke Datuk? Makna sekarang ni kalau kita bayar, maka kita boleh masuk jurnal tu. Ada jurnal yang begitu. Tapi bukan dia kata sepatutnya bayar. Dia akan hantar pada editor dan semua, lepas tu dia akan beritahu, you kena bayar sekian. Tapi Q1 lah, masing-masing duk kerja. Sebab itu yang betul Saudara Zakaria Syamidah sebut dan juga saya sebut awal lagi, THES ini dia adalah business entity. Dia lihat begitu dan memberi, dan orang yang hasilkan jurnal-jurnal ini, publisher ini, semua itu semua business mind untuk melihat itu yang publish itu bukan isinya. Sebab tu kalangan intelektual di Jerman sains dia backward benda-benda macam ni. Right, hak untuk dapat satu jurnal. Kalau saya publish jurnal renewable energy, nak dapat artikel saya misalnya kena bayar $25 per artikel. Dia tu masuk kat siapa? Saya yang tulis 1 sen tak dapat. Dia tu pergi pada jurnal tu. Saya yang menjadi associate editor hanya masuk dalam CV saya. Kan dapat apa-apa.
Ya, masuk dalam CV. Dia letak dalam CV, dia letak nama kita. Dia tak ada masalah nak letak nama kita. Jadi saya masih itu sekitar ada setuju, ada tak setuju. Jadi sudah sampai di masanya, saya setuju dengan apa saudara Zakaria Sembilan. Kita sebenarnya buat, tapi sampai bila ni? Bukan sehari dua. Dah lama dah. Dah ribuan, dah jutaan dah duit kita habis. Dia hantar ke jurnal orang. Takkan tidak ada. Kita ada majlis profesor negara, kita ada pengarah pengajian tinggi, kita ada banyak profesor bandingan dulu. Why not kita fikirkan dalam acuan kita? Saya sebut tadi, ada ilmu-ilmu yang Malaysia saja boleh produce. Dengan berdasar belakangkan pengalaman kita. Bagaimana kita membina tamadun kita. Dan sebagainya. Yang boleh dikatakan, tak ada. Kalau nak publish, orang tak boleh publish sebab ini apa jenuh. Dan dia terakhir sekali, kalau dia juga publish, orang tak iktiraf macam tu, tak dapat naik pangkat persembah dia sebagainya. Tapi mangsa dia. Kita memaksakan staf kita sendiri. Yeah. Itu dari satu segi saya juga hati-hati dalam hal ini. Sebab dia akan mengecewakan banyak perkara. Dan lepas itu kita ilmuwan kalau dia kecewa, dia bukan macam orang pergi tunjuk perasaan. Orang tunjuk perasaan. Kecewa. Saya pergi ke Jepun, minta maaf kalau saya, sebab saya nak elak menggunakan perkataan saya sebenarnya. Tapi bila sampai ke Kyoto University, saya ada hubungan rapat dengan Kyoto University. Saya tanya dia, you know about this TH? What? Dia kata. Apa dia? Apa dia? Kami tak tahu. Dia tak tahu pun. You tahu tak bahawa Kyoto University ini adalah universiti yang kedua di Jepun. Antara top 25 universiti di dunia yang termasuk dalam higher education. Tak tahu kan? Dia sebagai director of Asafas, akademi Asafas. Jadi kalau dia sebagai pengarah, dia kan tak tahu. Saya fikir anak murid dia, anak buah dia, pensyarah di bawah dia, lagi tak tahu. Dia tak fikir. Tetapi dia universiti yang 25 ranking di dunia. Kyoto University. Orang terseronok kerana Institut Haldari UKM. Terseronok lah. Institut Haldari ada networking dengan dia. Naiklah nama UKM tu. Tapi saya fikir, bukan takat naik nama UKM. Saya cuba nak cari siapa scholarsnya yang akan bekerjasama di antara UKM orangnya. Sebab collaborationnya intellectual. Bukan naik chancellor. Bukan menteri pun. Dia antara orangnya. Lepas tu saya tanya. Saya contoh satu lagi. Minta maaf. Ya. Boleh tak kita produce satu ijazah? Sebab ini minta oleh universiti. Apa dia? Kita buat double degree. Sebab pelajar daripada kawan saya ini, nama dia Khoshogi, nama Islamnya Profesor Amar. Dia Muslim. Dapat PhD-nya, dapat masternya dekat Azhar University. Boleh cakap bahasa Arab lah. Saya tak erti. So dia banyak membuat riset tentang Islam. Tentang halal, tentang wakaf, tentang sedekah, tentang pesantren. Dia banyak buat. Kemudian bila dia buat, saya kata, bila you boleh tak you hantar pelajar dekat Malaysia, kita boleh bagi bekal pada bahan-bahan tentang halal. Nanti saya jumpa Jakim, kemudian jumpa halal punya ni, kita boleh produce sana. Kemudian datang pelajar PhD, nanti ijazahnya kita sebut sebagai double degree. UKM dan juga Kyoto University. UKM, double bidang. Double degree, tapi buatnya bersama. Maknanya dia register di Kyoto University asalnya, tapi buat projek dengan halal ataupun wakaf, dan dia tak faham wakaf. Kemudian dia kata, ini tak boleh. Kerana ini terlibat dengan Senate. Kenapa? Sebab kami nak tengok orang kami melihat halal ini dari kaca mata orang Jepun. Bukan nak lihat daripada kaca orang Melayu atau orang Islam. Okey, Datuk Azmi 3 kali dah signal dia nak. Ya, Datuk Azmi. Tak apa. Tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry lah, saya terdengar suara tadi, tapi saya dalam tempat yang tak elok nak bercakap. Okey. Terima kasih lah sebab terlambat masuk tadi. Sebelum saya pun tak tahu kat mana dah kita tahap bincangan ni. Tak ada, baru intro baru. Kita takut masuk, saya belum ada apa. Takut saya pergi striker baju orang lain. Tak, striker lah, tak ada apa. Okey. Yang pertama nak cakap pasal apa ni, tadi jurnal tadi berkaitan dengan ranking sebenarnya tak faham lah. Jurnal Malaysia kita ni, saya dah dulu chief editor jurnal, lepas tu ada jadi editor jurnal. Jadi saya dah give up semua tu, nak bagi kacang dengan orang lain lah.
Tapi yang pada pemerhatian saya lah, kita sekarang ni kalau untuk ranking, jurnal punya ranking ni, bergantung kepada berapa banyak citation paper dalam jurnal berkenaan dibuatlah oleh para penulis lah. Tapi malangnya orang di Malaysia, ahli akademik di Malaysia ni, bila dia cite paper, dia akan cite paper daripada jurnal-jurnal daripada penulisan di jurnal yang dihasilkan di luar negara. Jadi jurnal sana naik. Paper-paper dalam yang dihasilkan dalam jurnal di Malaysia ni tak di-cite kan, walaupun dia sendiri tu editor ataupun chief editor. Cuba tanya sendiri. Berapa banyak daripada kita yang cite, kita jadi editor pada jurnal berkenaan di Malaysia, jurnal Malaysia, berapa kalikah kita cite paper dalam yang dihasilkan oleh penulis yang diterbitkan dalam jurnal berkenaan. Tak katalah penulis itu penulis daripada Jepun ke Amerika, tapi kalaulah paper berkenaan dihasilkan oleh jurnal kat Malaysia ni di-citekan banyak kali, ranking untuk jurnal berkenaan akan naik, Q1 ke Q2 kan naik. Isu utamanya kita ni tak cite yang hasil buatan Malaysia kita sendiri. Salah siapa lah tu? Salah siapa tu? Saya pun tak faham siapa yang perlu disalahkan. Sebab ada dua, satu diri sendiri, satu lagi orang yang kita sama-sama kena mengingatkan mereka ni supaya buat apa yang perlu dibuat untuk menaikkan ni. Macam kita kalau nak naik tangga, kita kalau naik tangga kata kita kena usaha sikit naik. Kita kena naik. Kita tak boleh tunggu orang jolok tapi ada sebaliknya pula Datuk. Ada orang kata dia cite sama sendiri. Citation tu dia pokok dia. Kalau A buat artikel, jadi kawan dia tu pakai Okey begini Prof. Okey, kalau ikut jurnal, ini jurnal punya game, jurnal sendiri cakap. Jurnal berkenaan. Bila kita publish sesuatu scientific paper, kalau you nak cite, boleh you cite. Kalau you tak cite, siapa nak cite tu? Bila you hasilkan suatu benda, suatu barang, ini macam adalah kita cakap pasal bisnes. Kalau kita tak promote barang kita, siapa yang kita boleh harapkan promote barang kita? Adakah pihak ketiga lebih rancak, lebih hebat mempromosikan barang kita daripada kita sendiri ataupun grup kita sendiri? So jadi sebabkan ni banyak jurnal, minta maaf lah, saya check dia orang, memang dia allow kita buat self citation up to 30%. Sebelum ni dalam 10 tahun berkenaan, kalau kat Malaysia ni, kalau kita cite paper kita sendiri ataupun universiti cite paper universiti, kita seolah-olah ditempelak dipelekehkan lah. Tapi sebenarnya jurnal actually cakap bagi tahu you boleh cite sampai 30%. Jadi kita maknanya dia benarkan 25%, 30%, 20%, tak ada yang kurang daripada 20% lah. Boleh. Kalau kita tak buat berkenaan, siapa yang nak tolong buat untuk kita? Padahal cuba saya saya cerita macam ni lah. Anak saya sekarang ni buat PhD dalam salah satu universiti. Okey. Sekarang ni dia tengah buat review paper. Okey. Okey, dah buat berapa bulan, 5-6 bulan, dan dapatlah balik review daripada editor daripada US, daripada UK. Editor US tu anak saya beritahu dia editor berkenaan menyarankan seolah-olah suruhlah kalau nak lepas dia punya paper untuk dipublishkan lagi berkenaan supaya cite paper dia 7 ataupun 8 paper dia sendiri dan dalam jurnal berkenaan. So dia boleh buat. Memanglah dari segi etik tu kita is questionable lah. Tapi kalau itu pada pandangan kita, tapi dari segi rule of law dia orang lah. Dari segi peraturan dia orang, dibenarkan sampai 30%. Sebab peraturan ni dibuat oleh manusia. Kita ni perasaan ni so much so-called 100% perfect integrity, kita pun malu-malu nak buat. Tak buat tapi malu-malu. Malu-malu kucing lah. Ini yang kucing lain yang dapat. Kan? Jadi isunya sekarang ni macam inilah, macam ranking ni is a game, number one. Ranking game, gila ranking ni biasanya orang berkaitan dengan main game ni dia gila lah. Okay? Saya tengok ranking, saya balik pada ranking. Ada Times Higher Education Ranking, ada QS Ranking, ada Green Index Ranking, ada macam mak nenek ranking, ada pula ranking yang terbaru ni bukan kaitan ni, ranking negara yang paling banyak, yang paling tinggi atau paling rendah dari segi rasuah, macam-macam. Semua berkaitan dengan ranking. Okay? Jadi semua setiap ranking ni ada matlamahnya. Okay. Dan siapa pula ranking? Kalau sekarang ni kita duduk gila ranking, kita berkiblatkan kepada QS Ranking. QS Ranking ni, kita tahulah QS Ranking ni adalah suatu badan, is actually chief of the big block.
the previous block is actually Shanghai Jiatong punya ranking tu. Kan? Itu dia historinya bila dia nak orang group ni promote nak jadikan QS ranking itu more towards openness, business, lebih open lah, macam towards business oriented sebab survivability, and then make it popular. Jadi Shanghai Jiatong tak setuju, dia pun keluar, dia buat QS, QS ranking dan base kat London. Jadi dia punya all the weightage, all the punya variables, dia punya parameters, dia punya area mana yang perlu di rank, dia orang buat sendiri, dia buat yang baru. So ada academic, ada probability, ada internationalization, ada international staff, macam-macam lah dalam tu kan. Jadi itu cara dia orang. Jadi dia kenapa dia orang tak buat ranking just purely on academic endeavor saja, sebab dunia ni ada yang purely government yang tak kisah dari segi income generation, tapi yang private UC survivability dia mesti berdasarkan pada cash flow semua, dia mesti pada business. Ada yang UC yang purely based on entrepreneurship, Jadi banyak differences pada from UC. Jadi QS actually buat macam-macam variables lah, kan? Jadi yang saya faham ni salah seorang dia punya what we call this consultant advisor pada QS. Kita biasalah dengar dia. Kita tanya dia macam mana kita nak naikkan ranking kita. Ada kaedah dia. Kalau nak belajar boleh bagi tahu lah. Tapi ini cerita lain lah. Okay. Kita compare QS ranking ni, apa yang kita nak. QS ranking ni sebenarnya mudah. Mudah maknanya mudah nak naik ranking. Okay. Sebab data yang dia orang masukkan tak audit. UC tempatan nak masuk je lah, tapi jangan terlalu melampau, jangan lebih pada satu percentage daripada UC sebelum tu. Dia pun buat statistik, dia main statistik juga. Kalau too much outliers, so kita kena tanya, dapat terima surat lah pertanyaan kan. Tapi dia orang tak datang audit kita berapa orang, staff kita ada berapa jurnal, kat mana, tak ada. It depends on our honesty nak masukkan data. Itu saja. Tak audit, di sini tak audit. Kalau Times Higher Education ada auditor dia. Audited by PwC dululah. Yang saya tahu daripada PwC. But bagi saya in terms of data integrity, bukan orang je integrity, data ada juga. Jadi bagi saya Times Higher Education better. That's why kalau you tengok Times Higher Education punya index, kalau tengok tu memang lain daripada QS. Okay. And then QS ranking pula daripada masa ke masa dia akan ubah dia punya variables dia. Okay. Jadi secara keseluruhan nak cerita pasal ranking, dan boss CEO QS ranking, kalau dia pergi kat London memang ada bawa Lamborghini Ferrari lah kan. Kita duduk bertekak kat sini siapa yang bagus, siapa tak bagus. Okay. Setahu saya ada tanya dia orang pasal yang universiti ternama dunia ni, Harvard University ke Cambridge, they don't care about ranking. The reason why they don't care about ranking because they already there. Dia lucky or not, dia dah jadi super monster kat situ. Takkan bergerak banyak. Ranking dia 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 tak. Yang kita ni maknanya dia tidak masuk dalam format tu lah. Dia tak kira. In fact, saya tanya dulu dia orang sebenarnya tak submit pun orang. QS sendiri sebenarnya buat ni. Saya rasa mungkin inilah idea Engkau Aziz dulu tu. Maknanya dia kata kita ada proses pembudayaan kita sendiri. Saya faham lah kalau itu. Okay. Jadi begini, kalau let's say top UC in the world, tak payah submit borang semua, tak payah submit data. Sebenarnya orang akan buat untuk dia. Kalau lari pun 1, 2, 3, 4, 5, tak ada masalah. Sometimes di nombor 1, sometimes nombor 5. Still the top let's say 10 in the world, semua orang akan serbu kat situ. Jadi tak ada isu dari segi UC kita priority dari segi potential sudah nak masuk kita akan berkurangan sebab kita dah nombor 5. Kalau kurang pun still dia punya stock very high. Macam tahun ni berubah sikit lah. Ya, berubah. Okey. Dari segi ranking kita kat Malaysia ni, kalau kita gunakan alasan kononnya nak attract, kata higher ranking kita akan attract ramai orang daripada UC masuk UC Malaysia. Cuba tengok rekod, ada ubah tak? Tak ada. Sebab kita ada kuota sistem. UC kat Malaysia
tak silap saya certain value single digit percentage 2% ke 5% ke yang apa ni yang dibenarkan masuk universiti yang top kat Malaysia. Kita bagi prioriti kepada anak watan kita, kepada apa ni orang Malaysia. Pak, kenapa kita tak bagi tempat kat orang luar negara? Sebab yang masuk, yang daripada luar negara, serbu nak masuk ke Malaysia tu bukan daripada what we call this top notch or whatever. Mungkin tak boleh dapat masuk universiti kat US atau UK. Dia pun cuba minta kat Malaysia. Tapi mentang-mentang kan dia orang ni actually luar negara, duit banyak kita fikir, kita pun ambil sebagai one of the top dalam kota kita. Jadi kota kita takkan katakan 5% satu universiti walaupun ada 10 tahun. Betul ke Datuk? Ada setengah pensyarah kata hak datang daripada universiti bodoh-bodoh. Tak bodoh sebenarnya, tapi kita yang tak bodohnya, tapi kita yang tak tengok dia orang detail, mungkin kita yang lebih bodoh dia orang. Itu jelah. Betul tak? Kalau kita Prof, boleh menjelas sikit Prof? Carry on. Okey, pendek-pendek ya, pendek. Sebab ada banyak lagi orang tak cakap ni. Saya pun dah nak leave dah ni. Saya nak menjawab soalan Prof tadi kan. Siapa sebenarnya yang menentukan nak menerima ranking tak ranking ni kan? Saya nak buat kiasan macam ni lah Prof. Universiti punya pentadbiran ada masa dia sama macam pentadbiran Malaysia, pentadbiran negara kita. Bila contohnya bila Dr. Mahathir naik pandang dasar ke timur kan. Bila Pak Lah naik pertanian. Dia panggil apa? Islam Hadari. Kemudian seterusnya pemimpin seterusnya masing-masing ada polisi masing-masing kan. Bila saya duduk di dua universiti, saya memang dapat buat satu perbandingan yang jelas Prof. Saya suka UIA sebab surrounding dia, circumstances di UIA mengeratkan hubungan pensyarah dan pelajar. Jadi hubungan antara pelajar dengan pensyarah itu sangat rapat dan satu ketika kita rasa kita mudah membentuk barisan pelapis yang nak berjuang memperjuangkan Islam dan sebagainya tu di UIA. Bila saya sampai di UUM, saya lihat ada satu gap di antara ni lah, di antara pensyarah dengan pelajar kan, disebabkan urusan-urusan macam ni lah kan. Kemudian alhamdulillah, tapi saya nak sebut juga macam mana pun, saya syukur sangat sebab saya berpeluang sekarang ni merasai pengurusan Universiti Utara Malaysia di bawah pimpinan Profesor Haim Hilman yang lebih kepada untuk mengeluarkan pelajar-pelajar first class minded tu dengan approach yang holistik. Itu saya nak cakap itu je Prof. Sebelum saya leave, saya nak ucapkan terima kasih kepada Prof sebab kalau Prof tak mendidik saya tak duduk kat sini sekarang ni kan. Jadi itu saja Prof, saya nak kerja benda lain pula ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Cik Arun tak cakap lagi ni. Tak beri peluang kepada tu. Tengok tadi Prof Ridwanti ada tadi. Ya ke? Siapa-siapa yang cakap boleh lah. Ini Datuk tadi kata banyak juga benda-benda yang patut Datuk Azmi kata, Prof Azmi kata, masalahnya adakah kemungkinan berlaku sikap yang negatif di kalangan para pensyarah yang tidak begitu positif dengan apa yang diusahakan oleh universiti, ataupun pihak universiti kurang bertanggungjawab dalam menentukan bahawa objektif. Misalnya kalau dalam pemikiran Aziz, yang pentingnya ialah proses pembudayaan itu. Jadi proses pembudayaan itu mengikut Pak Engku adalah penting. Sebab tu dia kata Universiti Melaya pada waktu itu muncul sebagai sebuah universiti yang terbaik sekali di negara kita, malah di setengah bahagian dunia pun. Sedangkan dia kata yang budak-budak duk pergi ke universiti luar tu masuk universiti nasi bungkus pun. Itu cerita dia. Dia berbangga dengan proses pembudayaan. Jadi persoalannya, apakah dengan adanya format, kita mengamalkan format yang berasaskan kepada ranking itu sekarang ni,
Artinya kita telah melaksanakan pembudayaan akademik di kalangan para pensyarah kita melalui ranking ini, ataupun ranking ini sesuatu yang berbeza daripada menimbulkan atau melahirkan budaya akademik. Termasuklah research, masuklah mengajar, masuk apa semua sekali. Mungkin itu apa tu daripada saya lah. Mungkin bila saya dengar tadi persoalan itu daripada saya. Okey, siapa dia nak jawab soalan ni ataupun benda-benda yang lain lagi, ataupun ada benda-benda yang ditimbulkan oleh Datuk Azmi tadi? Okey Datuk, daripada permasalahan yang ditimbulkan oleh Prof Yusuf dan Datuk Azmi tadi, jadi kita melihat bahawa ada pro dan kontra dalam isu ranking ini apabila kita merujuk kepada amalan di universiti misalnya. Jadi permasalahan yang diluahkan oleh Dr. Fauziah tadi pun itulah sebenarnya realiti yang berlaku. Cuma kita nak mencari satu keseimbangan di antara perkara-perkara yang mungkin ada sisi-sisi yang baik dalam ranking ini. Dari segi bagaimana kita nak mengurus supaya ranking ini dia membawa kepada suatu pendekatan yang positif ke arah pembudayaan kesarjanaan, dari segi penerbitan, penulisan dan sebagainya. Tetapi kita mesti seimbangkan dengan keperluan-keperluan dalam konteks budaya dan tradisi negara kita ini, di mana kita memiliki falsafah pendidikan negara. Kalau kita melihat dari dalam konteks peranan universiti sekalipun, jadi kita tidak boleh lupa di antara falsafah pendidikan untuk membina insan yang seimbang, yang beradab dan sebagainya, dengan tradisi yang kita raih, iaitu kesejahteraan, iaitu pembudayaan ilmu, di mana universiti sebagai gedung ilmu, dan juga sebagai satu tempat untuk menyelesaikan permasalahan rakyat dan negara. Cuma kalau kita lihat pada ranking semata, dalam konteks bagaimana keluaran graduan yang kompeten, Barat pun gagal. Walaupun cemerlang dalam konteks itu, tetapi dari segi kejiwaan, graduan yang dikeluarkan itu menjadi masalah sebenarnya. Seperti mana yang Prof Yusuf sebutkan tadi tentang pemikiran tentang asas-asas sekularisme, sekularisme dalam proses pendidikan, di universiti dan sebagainya. Jadi kita mengharapkan dalam perbincangan ini supaya pihak kementerian ataupun pihak pengurusan universiti untuk nak melihat kembali tentang kalau proses gila ranking ini, kita perlu melihat dalam konteks nilai dan aspirasi kita sendiri, yang berbeza dengan kehendak-kehendak ataupun orientasi Barat, di mana seperti yang Datuk sebut tadi itu, ranking ini adalah satu entiti perniagaan. Dia tak lebih daripada itu. Kita telah mengalami pelbagai entiti perniagaan ini. Dulu ISO lah, TQM dan sebagainya. Tetapi kemana pergi ISO sekarang? Dan kemungkinan ranking ini pun lama-kelamaan akan luput juga. Kemungkinanlah. Itu saya, Datuk. Satu perkara yang saya rasa terkejut sikit petang semalam, seorang profesor dari sebuah universiti, dia kata di universiti saya ni dulu ramai orang yang melihat kepada soal ranking ni sampai kepada kedudukan universiti saya ni tinggi ke atas. Tapi sekarang ni soal ranking itu sudah terabai. Saya pun apakah berlaku pengabaian sekarang kerana yang macam Cik Arun kata tadi, macam sudah rasa jemu, sudah dapat melihat hasil yang sebenar atau macam-macam. Tapi kalau kita dengar Datuk Azmi tadi, kita masih lagi ada harapan untuk mencapai satu kedudukan yang baik kalau kita cerdik. Siapa dia nak sambung ni? Siapa dia saya nak cakap? Dr. Prof. Ridwanti ke? Yang lap yang keluar sikit masa Cik Arun cakap ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mod sikit. Kalau tak ada online saya cakap. Kita sebenarnya sudah lari daripada falsafah dan asas penubuhan universiti itu sendiri. Hari ini kita sudah terjebak dengan yang disebutkan sebagai gila ranking ini. Dan kalau dilihat dari sisi benarnya, kita sebagai ahli akademik ni begitu tertekan sekali apabila kita diminta untuk mencukupkan, maknanya publication tu kita ada empat laluan, 4 track ini, iaitu penerbitan, penyelidikan, pengajaran dan pembelajaran dan juga penyeliaan. Saya nak sebutkan bukan semua orang boleh menguasai keempat-empat perkara tu, Datuk Mod. Ada orang yang hebat dalam pengajaran tetapi dia tidak hebat dalam penerbitan, dalam penulisan dan sebagainya. Jadi kelebihan yang ada pada manusia itu terhad. Tapi pihak universiti nak kita menguasai kesemua empat-empat jaluran ini, bukan? Terutamanya penerbitan, sebab itu yang akan menentukan ranking sesebuah universiti itu. Akhirnya, akibatnya sekarang ini, kalau Tok Mat tengok di realiti di universiti ini, pensyarah-pensyarah dah tak peduli dah soal-soal nak bina insan, nak lahirkan manusia dan sebagainya. Duk berebut-rebut hari ini nak naik supaya mereka itu dia punya penerbitan itu dapat publish di dalam ranking sama ada Q1, Q2, Scopus ke SI ke dan sebagainya. Hari ini kalau tengok Tok Mun tengok budaya universiti dah jadi lain. Pensyarah-pensyarah muda ni tidak fikir nak lahirkan modal insan dah. Dia nak merebut nak publication itu aja. Dan keadaan ini sangat tidak sihat. Sebab itu kalau kita tidak melihat perkara ini dalam konteks budaya kita di negara kita, sebagaimana yang disebutkan tadi, untuk mencapai falsafah pendidikan kebangsaan, kita ada 4 elemen jeri itu, jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Kita sudah lari daripada landasan yang sebenar apabila gila ranking ini berlaku. Dan KPI, Naib Chancellor dan seterusnya ke bawah-bawah itu dinilai dari segi bagaimana meletakkan universiti mereka berada dalam ranking. Akhirnya pensyarah ini menjadi mangsa. Dan kalau Datuk tengok hari ini, kita bukan saja 4 jaluran itu, dan kita dibebankan dengan kerja-kerja perkeranian, filing apa semua yang tak sepatutnya kita lakukan. Dan kalau perkara ini tidak Datuk Ridwan, ada orang cerita kat saya, mana Naib Chancellor ni bila dia diberi beban untuk naikkan ranking universiti dia, maka dia import profesor-profesor yang pandai menerbitkan jurnal dan sebagainya, dia gunakan mereka ini dan dengan segala perbelanjaan yang ada, maka naiklah ranking universiti dia. Itu kita tidak nafikan perkara itu berlaku, Tok Mod, dan pada masa yang sama pensyarah-pensyarah yang ada ni pun diberikan tekanan yang begitu hebat supaya menerbitkan artikel-artikel dalam jurnal yang berprestij ini. Dan akhirnya bebanan itu diletakkan kepada pensyarah. Mana pensyarah tak boleh sekarang ini, kalau mereka tidak hebat dari sudut penerbitan, mereka sekarang ini akan diberikan surat tunjuk sebab. Saya nak sebutkan, Tok Mod, asal itu saya sebutkan awal tadi. Roh dan falsafah universiti ini sudah lari sebenarnya. Ini belum termasuk lagi, Tok Mun, kalau kita tengok universiti yang lebih besar lagi seperti UiTM contoh yang ada di seluruh negara. Kalau Tok Mun tengok kadang-kadang kita tengok pensyarah mereka, lagi kita kesian, Tok Mun. Mereka mendidik anak mangsa, mengajar begitu lama dan sebagainya, dan dia pencen pada grade 48 saja. Dia tak sampai pun 52, Tok Mun. Sebab kerja dia mengajar saja, dia mungkin tidak mahir dalam bidang penerbitan ini. Saya fikir kita sudah terperangkap dalam agenda barat ini, memperniagakan ilmu ini bukan melahirkan modal insan ini. Dan sekiranya kita masih tidak berubah, kita terus menerus dengan keadaan begini, dan kementerian menilai sesebuah universiti itu melalui vice chancellor dia, melalui sejauh mana universiti dia boleh mendapat ranking dan sebagainya, kita sedang melahirkan robot-robot di kalangan pensyarah ini, dan perlombaan ini amat tidak sihat, dan pensyarah muda hari ini
Tok Mod, kalau kita tengok hari inilah pensyarah muda ya sudah mengejar perkara ini sebab nak mengejar jawatan profesor itu sebelum umur dia 40 tahun ya, sehingga menyebabkan dia lupa dah tanggungjawab dia yang lain. Dia dok kejar dia, sebanyak mana penerbitan yang boleh dia hasilkan. Saya fikir Tok Modnya, kalau gila ranking ini kita tidak fikir kembali, kita terus terperangkap dengan agenda barat ini untuk memperniagakan ilmu ini, satu hari nanti kita hanya melahirkan kilang. Universiti ini menjadi kilang untuk melahirkan pelajar, bukan melahirkan modal insan yang kita seperti yang kita kendaki dan disebutkan oleh panel-panel yang lain lagi. Tok Mod, itu sajalah kot komen saya. Terima kasih Datuk Ridwan. Siapa lagi nak bagi ni? Tadi Prof. Hazmi pun ada sebut universiti besar yang hebat ni seperti Harvard pun tak kisah ranking, Kyoto saya tengok pun tak kisah ranking. So boleh tak kita tak kisah ranking, kita buat kita sendiri agenda membangun modal insan dalam perspektif kita untuk negara kita, insyaAllah mengangkat pun, dan kita buat research untuk menyelesaikan masalah kita. Kalau yang sains tu oleh kerana researchnya ada, saya tak tahu macam solar energy, bahan tu semua tu, itu international energy. Tapi dalam negara kita, research berkaitan dengan perpaduan, bangsa dan ratio dan sebagainya, kita buat untuk ni. Put aside ranking itu. Dan bila dapat hasil daripada penyelidikan ni, kita hantar kepada pihak-pihak yang berkenaan untuk menyelesaikan. Kalau tak menyelesaikan, masalah kita lah. Sebab apa? Kalau universiti juga dibeban sekarang ni sampai pelajar tak dapat kerja pun, universiti yang salah. Walhal waktu kita mengajukan sesuatu program itu sudah dijangka bahawa nak menjadi negara maju, kita kena ada sekian-sekian doktor perubatan, kita kena ada sekian-sekian engineer, sekian-sekian accountant, sekian-sekian orang yang dalam tentang pengurusan. Tetapi apabila kementerian yang pergi kerja dia tak dapat mampu mengadakan pekerjaan disebabkan oleh faktor dunia dan sebagainya, universiti yang salah, tak dapat kerja. Kan banyak sangat letak tu. So boleh tak kita kembalikan balik kepada matlamat pendidikan kita yang sebenarnya akan menjadi untuk apa? Dan terpulanglah kalau kita nak buat ranking, nak mengukur dalam acuan kita, muhasabah dalam konteks kita nak membangun, bukan nak memenuhi keperluan orang lain ni. Tentang orang nak kita. Silakan. Saya duduk bila-bila sekarang ni beratus-ratus bekas profesor lah, Profesor Pencen. Dia orang duk buat apa? Tak tahu lah. Saya pun tak aktif dalam Majlis Perusahaan Negara ataupun Akademi Profesor Malaysia. Ya. Jadi saya pun tak tahu. Sepatutnya mereka adalah data-data itu, dan sekarang ini dengan teknologi maklumat dan sebagainya, sepatutnya data itu boleh dianalisiskan. Malah mereka yang ada profesor itu boleh buat kajian. Kemana sumber manusia yang dulunya ini bertugas di universiti sebagai profesor dengan duduk di DUSA tu, di mana mereka nak dimanfaatkan. Sepatutnya mereka ada data ni. Dengan sistem teknologi kita ada, sepatutnya tak timbul lagi. Hanya cari seorang pentadbir, ya. Seorang dua pentadbir untuk menguruskan maklumat itu. Jadi kalau ditanya ke mana mereka sekarang ni, rugi kita tak guna. Rugi. Jalan raya yang accident, yang sesak, tak ada pun engineer ke sebagainya bagi nasihat macam mana nak buat. Rugi. Itu saja contohnya. Apatah lagi cerita berkenaan dengan politik dan sebagainya, lagi teruk lah. Ni harga ayam naik dan sebagainya. Pandangan daripada macam mana nak buat. Dan sebagainya. Jadi agenda untuk bina kita tak ada, nak isi kriteria untuk dapat ranking untuk wali belajar. Sedangkan universiti-universiti yang tersohor, Cambridge ke Oxford ke, pensyarah dia pun tak tahu apa dia ranking yang dibuat oleh THJS ke, QC lah, apa lah, tak ada. QS dan sebagainya, dia tak tahu pun. Wallahualam lah. Okey, Dr. Rahim. Dr. Rahim dah buka suara dia tu. Macam mana? Cuba menyampuk sikit. Assalamualaikum, Datuk. Salam. Kamarul Syukri daripada Uniza. Ya. Okey, Datuk, saya apabila mendengar beberapa pandangan yang telah dikemukakan oleh Datuk Yusof, Datuk Azmi dan begitu juga dengan Prof. Ridwanti, secara umumnya kita bersetuju bahawa gila rankingnya adalah merupakan satu sindrom yang sedikit sebanyak menggugat falsafah pendidikan kebangsaan, kemudian peranan universiti itu sendiri. Jadi satu perkara yang perlu kita sedari ialah perkara sebegini, selain daripada desakan daripada bawah, ia juga perlu
digerakkan daripada atas. Dengan erti kata yang lain, kerajaan ataupun kementerian itu sendiri perlu diberi kesedaran betapa ranking ini bukan suatu perkara yang pertama dan utama. Ada perkara-perkara lain yang perlu kita beri penekanan. Sebagai contoh, balik semula kepada perkara asas. Mengapa sesebuah institusi pengajian tinggi itu ditubuhkan? Kalau kita lihat, dalam banyak literatur menyatakan bahawa tujuan asas universiti ini adalah mewujudkan makna ataupun kebenaran, menyebarkan makna ataupun kebenaran dan mencabar makna atau kebenaran. Itu adalah merupakan 3 tujuan asas universiti. Jadi apa yang berlaku kini adalah merupakan suatu gerak kerja seolah-olah mencari tujuan asas universiti. Jadi dengan kata lain, untuk sebagai yang kata perkongsiannya, pertama sekali kita perlu kembalikan semula peranan universiti. Mengapa universiti itu diwujudkan? Itu satu. Kemudian yang keduanya, untuk mengubah sindrom ini dengan poin-poin yang telah dikemukakan oleh rakan-rakan kita ini, maka tidak memadai dalam perbincangan ini sebab perkara ini telah pun dibincangkan pada minggu lepas dalam grup akademik Profesor Malaysia, dalam grup kluster pendidikan. Kita bincang tentang dalam apa tu, Profesor Negara? Akademik Profesor Malaysia, APM. Dalam kluster pendidikan. Prof. Norzaini Azman memberi banyak juga input. Dan saya kira yang paling penting sekarang ialah sejauh mana kita dapat menyedarkan kerajaan, khususnya Kementerian Pengajian Tinggi, mengambil langkah yang sewajarnya. Itulah saya rasa 2 perkara yang perlu kita lakukan. Adakah dia orang tu akan pergi bincang dengan menteri ke? Itulah saya rasa kalau katakan dalam platform kita ni, kita pun sepatutnya senada dan seiring dengan mereka. Kalau mereka APM itu berhasrat untuk berjumpa menteri, maka begitu juga dengan kita, katakan contoh MDN ke, kita juga sepatutnya merupakan jadi satu pressure group untuk mengembalikan peranan universiti. Terima kasih, Dato'. Okay, terima kasih. Siapa dia boleh cerita tentang pandangan Profesor Negara? Profesor Negara pun nampak seronok duduk diam-diam macam mana? Ini masuk bawah tugas dia kan, memberi nasihat mana yang betul. Saya ni tak ada apalah menjadi pemudah cara hari ni ya, mana yang betul mana salah terhenti atas semua orang. Siapa dia nak cakap lagi ni? Galaxy M31. Macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya sebenarnya seronok dengan prof-prof kita duduk bagi idea, bagi pandangan tu. Yalah, celeh lah juga. Jadi saya rasa pun sebab saya UiTM, tadi ada orang sebut tu tentang UiTM kan. Kita pun sebenarnya hadapi masalah jugalah tentang ranking ni. Di ranking tu bila dia daripada pensyarah bawah ni lah, maknanya pensyarah yang buat peringkat, buat kerja lah, kita kata mengajar semua tu. Memang dia orang bising macam tu lah. Tapi nak macam mana lah. Bila itu sebagai salah satu apa dipanggil, untuk penarafan UiTM juga dalam kalangan kawan-kawan dia di universiti awam yang lain lah. Walaupun kita teaching universiti, tapi dalam masa yang sama pun kita ada KPI kita juga. Menulis pun kena juga wajib Scopus, tak Scopus. Walaupun teaching universiti? Ya. Sebab dia dah jadi macam satu, nak sama dengan yang research universiti juga. Tapi macam Prof Azmi kata tadi, walaupun kita teaching universiti, tapi kita perlu buat research. Sekurang-kurangnya kita nak upgradekan ilmu dalam bidang yang kita nak mengajar tu. Macam mana itu? Betul. Itu kita setuju, saya setujulah. Tetapi masalahnya dia punya rank, dia punya KPI dia tu sama tinggi dengan yang ambil track penyelidikan. Contoh profesor kena 4 artikel jurnal Scopus. Tak kira lah dia ambil track research ke, track pentadbiran ke, ataupun track pengajaran dan pembelajaran. Dia sama je. Itu jadi dia ramai yang bising ataupun kita kata tak setuju, tapi secara peribadinya dia itu satu desakan yang bagus jugalah. Kita ada ranking untuk supaya paling kurang tak adalah kita seronok buat kerja kita suka je. Betul tak? Maksudnya kita aware lah, kena buat agak risau ni. At least kalau kita orang bagi 4, kita buat 1. Itulah tujuan. Macam buat research juga kena mengajar 1-2 begitu kan? Ya. Maksudnya kata, tapi saya secara peribadinya bersetujulah pensyarah tu memang kena buat research. Dia tak boleh lari daripada research, walaupun kita kata saya minat belajar, saya minat mengajar, tak boleh lah. Jadi macam tidak macam cikgu sekolah lah dah. Itu dia, itu betul. Jadi malulah kita terima gaji pensyarah tetapi tak buat research lah.
Ya. Itulah saya punya falsafah dan juga pandangan lah. Itu saja Datuk. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi maknanya mungkin kalau kita fokus kepada, saya rasa tidak ada orang yang mempertikaikan sangat soal objektif tu nah. Tapi dari segi bagaimana kita memenuhi objektif itu, Datuk Yusof pun kata macam itu tadi, ataupun dan Prof Azmi pun cuba memberi pandangan dia dari segi bagaimana objektif boleh dicapai. Datuk Nik macam mana? Datuk Nik? Datuk apa tu Nik? Betul-betul Datuk. Sedikit Datuk Mahmud, Datuk Mahmud. Okey. Sila. Tadi rakan kita daripada UiTM menyentuh tentang peranan research dan terutama pada teaching university. Pada awal tahun 2000, satu isu yang agak panas di barat ialah teaching versus researching. Jadi suatu perkara macam tadi saya tertarik dengan Datuk Yusof sebutkan tadi. Apabila kita terlibat dengan research di universiti, sepatutnya sewajarnya kita membuat research dalam bidang kita. Itu yang sepatutnya. Tetapi apa yang kita perhatikan, desakan ranking ini dengan KPI yang menuju supaya berlaku lonjakan dalam ranking menyebabkan kadang-kadang pensyarah ni dia menjalankan research bukan di dalam bidang dia. Itu keburukanlah kalau kita terlalu tumpu sangat kepada ranking semata-mata, akibatnya pensyarah akan menjalankan penyelidikan yang bukan dalam bidang, sedangkan kita sepatutnya menjalankan penyelidikan dalam bidang kepakaran kita supaya penyataan masalah itu dibawa ke dalam bilik kuliah dan diselesaikan, katakan contohnya, kemudian daripada penyataan masalah itu juga didapati daripada bilik kuliah untuk dijalankan penyelidikan. Jadi itu sedikit komen saya lah tentang apabila kita sebut di teaching university perlu menjalankan pendidikan, dia memang sepatutnya perlu menjalankan pendidikan, tetapi perlu berhati supaya dia ni berada dalam bidang kepakaran. Untuk subjek dia lah. Bidang kepakaran. Ya. Pagi tadi saya ketawa seorang-seorang, saya baca Sohobah sambil tunggu masa tu apa sikit. Ada satu artikel tu saya tengok dalam Sohobah. Kalau saya tulis pun 10 minit mungkin. Tapi ditulis oleh 3. Seorang tu Profesor Madya, yang 2 tu barangkali yang tak ada PhD apa selagi. Macam mana ni jadi macam ni? Saya kata apalah nak jadi ni 3 orang tulis satu artikel pendek, satu kolom buh 3 nama. Tapi kalau saya tulis saya rasa setengah jam pun sudah. Ni kan apa ni? Tak ada nak jawab soalan ni. Tu ni. Ya. Datuk Azmi. Okey, silakan. Saya rasa Datuk ni tahu jawapan dia kan, tapi saya rasa kita collaborate lah untuk bagi jawapan seperti mana yang dibuat oleh para collaborator yang buat artikel berkenaan lah. Okey. So saya rasa dia joint venture lah, dalam istilah lain dia venture, dia buat satu artikel, tapi tapi kalau joint venture hantar dalam surat khabar yang murahan, nama 2-3, jadi pembaca pun rasa ketawa juga kadang-kadang. Yalah, itu masing-masing punya pendapat lah. Okey, saya nak memang sepatutnya kalau benda yang mudah tu tak bagi kita sebagai yang pakar akademik tak perlulah, tapi mungkin juga on the positive side, newspaper ni nak menunjukkan bahawa benda ni very serius, dia taruhlah 3-4 profesor dalam tu satu artikel. Satu ayat 10 hotel mungkin macam itulah. Macam saya jumpa ada satu paper dalam The Nature rasanya. Dia punya author dia 4,000 orang lebih. Itu rekod tu, boleh check dalam Scopus. Ada tak ingat paper apa, tapi berkaitan dengan particle collisions. It's actually international project. Itu benda yang 4,000 orang. Okay. Tapi coming back pada kita dah bukan lari, maknanya dah
zoom down daripada gila ranking kepada universiti punya isu lah. Isu universiti macam Dr. Ridwan beritahulah dan rakan kita daripada sebenarnya memang betul pensyarah ni tertekan dari segi perasaan lah tertekan bila apabila universiti impose KPI, Key Performance Index. Lepas sekarang ada pula KIP pula. Aduh. Apa benda pula macam-macam lah. Jadi KPI ni bila diimpose bila letak numbers and so on, kita ni sebagai makhluk yang dah dewasa macam saya 2 tahun kena pencen, kita akan fikir dah kita dah jadi sebagai small robot, dah jadi giant robot, masih nak kena tekan oleh pihak manajemen yang baru nak jadi robot, kan? Jadi kita rasa tak selesa. Jadi bagi saya lah, bagi pengalaman saya, kebanyakan KPI yang diimpose ataupun kita kena impose sendiri, kita boleh bagi pendapat saya memang tak suka, tapi benda tu boleh deliver. Okey, sebagai contohlah saya tengok KPI kita dalam universiti ada banyak role. Setiap role tu ada weightage masing-masing. Pengajaran misalnya, berapa weightage-nya? Benda ni actually kita minta dan dia luluskan, bukan UC bagi kita reka, kita structure. 2 hari lepas baru saya submit. 2 hari lepas hari Ahad last day tu untuk KPI saya tahun ni. Jadi macam ni macam pengajaran, saya letak 25%, dia setuju. Penyeliaan 5%, setuju. Penyeliaan ni termasuk yang ada graduate, postgraduate. Kalau kita ada 10 orang PhD, kalau kita letak 5%, automatik dia bercapai. Kalau kita dapat ada satu orang PhD kita supervise, kita letak 20% weightage, memang tak akan sampai. Jadi kita pun kena pandailah disebabkan tekanan ni. Dan dari segi projek, untuk dapatkan 2 projek, sekurang-kurangnya saya 50,000 setahun pro rate lah. Boleh dapat dah. Kalau dapat, kita boleh taruh weightage dalam 20%. Dan kalau paper pula publication, saya letak 20% je. 20% betul lah. Kita kena produce 4 paper, 2 paper sebagai joint author, kita menenggek dengan orang lain, numpang orang lain ataupun kita whatever lah, asalkan nama dekat dalam tu. Yang dua lagi sebagai profesor, kita kena ada Q1 ataupun Q2. Secara prinsipnya semua ni senang boleh capai. Tak walaupun kita rasa tertekan sebenarnya sebab kita tak suka ditekan, ya. Jadi kita rasa benda tak, tapi sebenarnya setiap tahun tak ada isu benda ni boleh capai. Sebenarnya saya nak share dengan orang kawan-kawan rakan yang daripada UC, yang junior ke yang senior ke, kalau dia rasa tertekan, rasa tak capai, saya boleh bantu macam mana nak capai sebenarnya. 2 paper sebenarnya untuk Q1 Q2 tak susah sekarang ni, bukan macam zaman 20 tahun dulu. Kalau 20 tahun dulu, 25 tahun lalu saya nak masuk Q1, saya tulis memang payah, selalu kena discriminate oleh jurnal-jurnal daripada 2 negara semula. Biasanya European dengan American jurnal lah. Sekarang banyak jurnal Thailand pun Q2 pun ada daripada Thailand. Jadi benda ni kita kena tahu macam mana kita nak buat. Benda ni saya boleh tolong sebab saya rasa knowledge yang saya ada ni, kalau saya biar jeruk macam ni, lama-lama jadi ubi, lepas jadi ubi jadi kayu. Yalah. Jadi sebelum saya pencen 2 tahun lagi, kalau siapa yang nak saya boleh offer free free. Biasanya free ni orang tak mahu. Kalau kena bayar dia orang suka, tapi saya bagi free jugalah. Tapi in principle benda ni KPI yang universiti buat tu boleh. Saya nak cakap terang, despite KPI yang diberi pada atas saya, memang every year saya always 90 plus, 98 semua. Itu standard dekat UPM lah. Saya cakap terang, saya rasa macam saya tidak digunakan sepenuhnya. Banyak masa saya terluang berbanding saya pernah kerja dengan private sector, dipinjamkan selama 5 tahun. Sangat berbeza. Dekat private sector lain ceritanya. Memang Dato' Azmi. Ya. Kalau banding dengan UC, saya rasa macam tak cukup kerja lah maknanya. Sebab kebanyakan kerja-kerja kita macam research, kita ada team yang akan buat kerja kita. Kita come up with the structure, kita come up with the idea, come up with the direction and so on. Kita tak boleh, kita sebagai pensyarah, kita tak ada pun, I don't think antara kita ni spend the entire research yang kita publish tu dekat lab. In the end kita ada postdoc, kita ada RA, kita ada research student yang buat
untuk kita ataupun kita cakap bersama kita. Itu yang selalunya berlaku. Jadi benda ni kalau kita structure plan betul-betul boleh dibuat. Apa yang saya masukkan sini, kalau benda ni kita semua kita amalkan, insya-Allah kita punya universiti kat Malaysia ni kita boleh pergi 5 hingga 10 kan kali ganda daripada apa yang kita ada sekarang. Itu sebenarnya pada pandangan saya. Ini pandangan saya mengenai ini tak berubah dari sejak 10-15 tahun lepas sampai sekarang. Ini berdasarkan kepada apa yang saya pengalaman. Okey. Siapa dia panggil apa ni? Masa Datuk duk cakap ni dia mencela. Adakah? Saya dengar suara tadi Datuk berkata ya. Okey, tak ada. Okey, ada siapa dia nak bagi ulasan lagi? Datuk Azmi kata kalau kita adjust diri kita betul-betul tidak ada masalah lah untuk sebagai seorang individu, sebagai pensyarah. Itu yang ditimbulkan oleh setengah kawan-kawan kita. Siapa nak ulas lagi ni? Okey, saya tambah sikit. Datuk, saya tambah sikit pada Datuk Azmi sebut tadi. Ya. Saya bersetuju bahawa dari segi penerbitan dalam penyelidikan, pensyarah dia tidak menjadi isu. Artinya apabila kita jadi pensyarah, kita tahu tanggungjawab hakiki kita sebagai pensyarah, menjalankan pendidikan, menerbit dan mengajar sebagainya lah kan. Cuma berbalik kepada tajuk kita, gila ranking ini yang menyebabkan pensyarah agak terdesak dan sesak nafas. Kerana apabila gila ranking, universiti akan ada usaha-usaha barangkali sampai kepada suatu peringkat memanipulasikan data. Bila nak manipulasi data, itu yang menyebabkan timbul isu moral, isu etika dan sebagainya. Kita tak nafikan bahawa itu jadi gila dah. Itu yang jadi gila. Kalau setakat ranking saja tak gila ranking, boleh lagi. Begitu Datuk. Maknanya, maksudnya yang tak mampu nak mendaki pun nak naik juga. Kemudian gunalah macam-macam. Gitu? Ya. Oh. Maksudnya apa ni Tok ni? Kita bukan pergi kepada gunung berkenaan untuk mendaki, kita bawa gunung kepada kita. Jadi terbalik. Itu isu sebenarnya. Memang saya tahu sebab saya dalam komiti yang berkenaan, certain thing memang saya tak bersetuju lah. Tapi kita ni minority dan diorang majority dalam world demokrasi, majority always win. Ya. Kita minority ni walaupun betul, always a losing side lah. Okeylah, mungkin itulah saya harap para junior kita boleh mendengar dan boleh menilai perbincangan walau bagaimanapun mereka itu adalah bukan mampu mengubah keadaan. Jadi cuba faham bagaimana supaya gila ranking ini tidak menyebabkan mereka itu rasa terdesak dan macam Datuk cerita tadilah bagaimana dia boleh melepaskan dirinya daripada masalah-masalah tadi dengan cara-cara sekian. Itu ni saya nak tambah satu lagi dari segi ranking ni, kalau KS ranking kalau tengok dari segi dia punya kriteria yang digunakan, dia tidak banyak sebenarnya berkaitan secara langsung lah, tak kaitan secara langsung kepada akademik. Sebab saya lihat, saya boleh ingat recall balik apa benda kriteria yang paling close dengan ahli akademik hanya benda-benda yang berkaitan dengan penyelidikan, iaitu yang berkaitan dengan penerbitan yang diorang boleh check online dan sebagainya lah. Dan dia punya ni bahagian ni tak silap saya dalam 10%, 15% maksimum sebenarnya. Yang lain tu yang saya tengok markah yang diberikan kepada kriteria yang lain ni banyakkannya sepertinya employability of the graduate misalnya, mungkin 10-50%. Lepas tu international realization of university yang berkaitan dengan biasanya kita ambil pensyarah luar negara yang bukan citizen Malaysia ni, yang kita sangkutkan ke universiti dan kita declare walaupun duduk 2 minggu ke 2 bulan, declare dah jadi staff kita. Jadi kita tengok dah lebih daripada 5% kita punya staff akademik di universiti berkaitan. Okey, itu saya tengok secara keseluruhan lah. Yang ketiga, berapa banyak internationalization of the student misalnya.
Maknanya student yang universiti kita ni yang kita hantar ke luar negara untuk diberi training macam lawatan ke semua ni kan. Sepatutnya dia ada beberapa period, saya tak ingatlah, mungkin 6 minggu ke 3 bulan kena stay di sana. Lepas tu bila dah stay sana, tunjukkan bukti baru dikategorikan sebagai internationalization of local student yang dekat universiti berkenaan yang dibelajar lah. Dan kita itu ada teknik. Saya setengah-setengah universiti tu letak bas dulu hantar ke Singapura misalnya untuk pergi buat lawatan, duduk sana 2 minggu, declare kita dah international. Sambil ada lah. Dan ya, itu benda-benda maknanya yang berkaitan secara dan dari segi, saya tak ingat lagi dari segi mungkin international networking sebagainya. Maknanya yang berkait ranking universiti ni yang betul-betul berkaitan dengan academic exercise, sebenarnya saya rasa very low percentage, about 10 to 15% saja. Yang lain ni 80% tu benda yang lebih pada management. Lebih pada management yang tak contribute direct kepada the academic punya personal punya academic punya burden dan sebagainya, tak banyak saya tengok. Cuma bila kita dengar orang tu cakap tak perlu, bila negatif more towards negative comment, tak perlu terlalu, jadi kita macam dah emotionally terperangkap lah. Jadi kita jadi macam bila dah terperangkap macam ni, kita refuse to accept that, then mungkin kita cuba kaitkan dengan elemen yang lain menyebabkan kita rasa benda ni tak elok. Inilah menyebabkan kita jatuh. Sebenarnya bagi saya setakat ni memang saya tak suka ranking KPI, tapi saya tak pernah tinggalkan apa yang saya buat, sebab hakikatnya itu sudah jadi satu budaya lah. Ya, sebab saya nak buat research tu. Saya ada ranking ke tak ada ranking, orang suruh ke orang larang, saya buat juga. Berapa persen macam Datuk Azmi? Saya tak silap, saya tak lupa, saya dah lost ni few years. Tak silap saya 10 to 15% saja yang betul-betul directly related dengan kita punya academics activity. Dari segi buat research dan mengajar. Tidak di dalam QS ranking time higher education, dia tak cakap berapa jam kita belajar, what kind of training yang kita bagi studentnya. Kita tak ada elemen tu. Tak ada elemen tu. Jadi matlamat ranking ya, Datuk? Ya. Matlamat ranking ni saya tengok lebih kepada untuk macam itulah. Macam kita punya kononnya kalau higher ranking pihak yang buat institusi ataupun company yang bagi ranking tu, dia of course dia punya business, tapi dia punya moto dia macam ni. Kalau let's say universiti ni ranking bagus, reputation you bagus, rasanya bila orang nak bekerjasama dengan you going to be priority. Second, kalau nak minta research grant, you going to be priority. Kalau let's say student baru nak masuk misalnya, dia akan pilih you nombor 1 daripada orang lain. Lebih kurang tu. Jadi dia lebih pada expectation, tapi in reality sebenarnya sama ada sebelum ranking ataupun currently we are in the ranking era ni, tanya sih, adakah universiti berkenaan ada tak beza dari segi perbezaan reputation, output ke input ke grant dapat ke daripada sebelum dengan selepas ranking? Ya, saya rasa saya rasa negligible. Kalau tengok macam kalau universiti yang ternama ni Harvard ke Cambridge ke Oxford ke, tak ada beza. Saya rasa dia orang still keep going because we actually moving all of us actually on the ship, we are moving actually even though at different phase, but we are moving forward lah. Saya rasa tak ada beza. In fact yang saya heran ni ya, cuba bayangkan 10 tahun lepas kita ada 20 biji universiti awam kat Malaysia. Universiti private ni kita tak tahulah. Setiap universiti awam ada pertukaran daripada universiti. Termasuk 5 RU, Research University kat Malaysia. Kalau dulu 1 tahun RU, setiap universiti akan dapat special fund pada kementerian, lebih pada 50 juta, 60, 80 juta, even 100 juta pun setahun. Ada juga universiti kat Malaysia dapat special fund daripada kementerian, few hundred millions. Okay. And then sekarang ni daripada masa ke semasa itu tahun 2000, tahun 2010 dan sebelumnya. Sekarang dah 10 tahun, tiap-tiap tahun dimakin berkurang sampai sekarang. Cuba tanya segi berapa banyak pertukaran universiti dapat.
peruntukan RU dan juga peruntukan administration. Dulu kalau misalnya setengah universiti dapat dalam 400 juta, sekarang ni dah tengah separuh, 250 misalnya kan. Ada setengah yang universiti pun diberi peruntukan hanya bulan 10 dah tak ada duit dah, tak bayar gaji pun tak boleh kan. Ada kadang-kadang dia suruh universiti guna duit sendiri dulu. Ya, betul. Lepas kita guna duit dulu, lepas tu kita minta, tak ada dulu itu dulu kata. Sekarang lain. Jadi macam UPM, saya daripada UPM, kalau tak silap saya, kalau let's say 15 tahun lepas kita punya tak masuk research we are talking about 700 to 800 per year. Now tinggal 400. Ini untuk universiti lah. Itu tak masuk research Tapi pada masa tu ataupun 10 tahun lepas, ranking kita 200-300. Duit banyak. Sekarang ni duit sikit, 400-300 lebih, tapi ranking bagus. Macam mana tu? Mungkin pembudayaan telah berjaya lah kot. Pembudayaan telah berjaya ataupun ada something yang kita sebelum ni tak tahu dan kita tak praktis, sekarang ni kita dah tahu dan kita praktis. Jadi kalau ginilah, okey, kereta baru kita baru beli, masuk minyak sikit, round 95 laju jalan kan, sekejap kita dah mucuk kan dia. Bila kereta berkenaan dah tua, masuk round 97 tak jalan pun dekat je dah habis minyak, makan minyak banyak. Tapi sebaliknya impossible dalam keadaan sekarang. Sebab apa ni Dato' ni, kita punya bila nak buat research, kena nak beli alat semua ni kan, semua peralatan bahan yang disposable tu, termasuklah gaji orang semua tu, kalau banding sekarang dulu dah inflate dah, mungkin 40% dah daripada dulu. Kalau dulu harga dia dalam RM100, dah sekarang ni mungkin dah RM140, RM150. Tapi kenapa kita boleh mampu masih buat penyelidikan research dan dan ranking kita, kalau kita tengok banyakkan universiti kat Malaysia lah, especially RU ni, dia meningkat dalam masa last 5 years. Okey. So, kenapa? Okey. Silakan Datuk Nordin, Datuk Nordin Yunus, tak dia duduk tunggu. Ya, silakan Datuk Nordin. Ya, terima kasih Datuk, sebab saya ni bukan kat rumah ni, tu buka tadi ni, tak follow tadi dah kat KL. Okey. Ya. So itulah saya pun baru tengok halfway tadi. Ingat ke minta nak cakap tadi. Okey. Dan nak cakap jugalah. Salah. Ya, pasal tajuk gila ranking ni kan. Bagi saya ni ranking tu memang penting dan dia ada signifikan dia, macam QS ranking dan sebagainya kan. Betul kan? Ya, sebab itu dah ada world recognized. Jadi kita tak suka tak suka pun itu sebagai satu indikator lah, walaupun kita banyak ramai tak setuju di Malaysia, kata profesor di sini kata tak tepat lah. Ya, itu kita boleh terima hakikat dia lah. Ya, tapi walau bagaimanapun itu merupakan satu indikator meletakkan kita taraf di dunia. Jadi orang tak tahu universiti detail macam mana di Malaysia ni. Jadi kalau ranking kita bagus, orang akan tengok lah. Jadi bagi saya kalau universiti nak ke arah tu, whatever kriteria yang ditetapkan oleh badan-badan tentu macam QS dan sebagainya itu, kita kena follow as much as possible lah. Betul kan? To get close to our ranking. Ya, jadi kalau kita selalu duk deny kata sebab ranking kriteria tu memang tak related akademik, but that's what the world had decided kan, especially big institution. Ya. And that significant is there, Oxford, Cambridge, MIT, Harvard dan sebagainya kan. Jadi tadi saya dengar tadilah yang kata tadi sebab kriteria itu memang tak dipakai sebagainya. Saya ingat itu bukan isu lah tu kan. Ya. It has its significant. So we have to work towards that whatever we want. Macam dulu USM tu government target bagi special fokus kan untuk risk. Banyak sangat dapat dulu kan. Ya, tapi bagi saya sekarang ni actually universiti kita ni kadang-kadang ni kita macam kelang betul. Kita mass produce. Jadi pandangan saya lah, saya tak pernah belajar di Malaysia ni, saya belajar di Amerika dengan UK saja kan. Jadi pandangan saya ni kalau kita nak begitu untuk world class ni, kita have to go small. Satu universiti tu kita really focus, take the best student, best lecturer,
best facilities. Maknanya Datuk rasa kalau semua universiti itu tak bagus? Ya, sebab mesti kita target dulu ni untuk mass produce, sebab kita nakkan ramai graduate sampai 20-30 ribu student, 50 ribu student. Kita lihat macam di United Kingdom. Contohnya macam St. Andrew University. So ranking dia very high. Ya, jadi is a small university. Sebab apa? Kita ada budget constraint, ya, dan juga dari segi quality student kita dan sebagainya. Can we do something like a pilot project lah, macam UXM ambil model dulu, because it's already a big university. Jadi when the criteria is being ranked across the whole university, that might be very difficult. Of course, need a lot of resources and money. We pick up one, and then university says student population say about 5,000, even 3,000, and then we focus quality. We set really good one. Macam contoh dulu di Malaysia ada kajian tubuh dulu, dipanggil apa tu, Malaysia University of Science Technology, MUST kan. Yang Tan Sri Dr. Tajuddin was the first president dia lantik itu. Unfortunately it's private university lah masa tu dia cuba tubuh dulu, and then they have a program with MIT, try to be the name fast lah kan, MIT. And it failed. I thought that could be a nucleus toward raising one of our universities to might be in the top 20 in the world, macam Singapore University, NUS. So banyak resources is the main thing lah. Ramai sebut dari resources, money dan sebagainya. To me, it reflect quality ranking ni. We try one. Semua university give facility. Nombor satu, in my opinion, good university first thing come from very good student. Number two, very good professor. And then the third one is only resources. Resources world class, tapi student kita ni cannot proceed that research, and then lecturer kita pun moderate punya quality. So minta maaf cakap lah, I'm not academician lah, I'm not in the academic line, betul kan? I'm professional kan. So nanti orang marah pula orang akademik kan. Refocus. Kita bebas perbincangan ni. Kita Datuk, itu pandangan saya. We can reach that state. We go small. Might be we break one portion of any university, and then we take the best student. Oxford, Cambridge, they're good because they took the best student in the world, the top 10% in the whole world. And then that's why the university can go up macam MIT, Harvard, Berkeley, Stanford in US. So this the formula I observe what happened because my experience in US dengan UK tu macam tu lah. Macam Oxford, Cambridge, macam Imperial College. Look at the student intake. When that the start, and then take the best lecturer lah in the world, bring attract more lecturer. Lecturer ni kalau student dia bagus, ada reputation. Maknanya kalau Datuk berpendapat, yang universiti kecil-kecil yang kuasi kata universiti nasi bungkus ni tak payah masuk ranking lah, begitu? Nasi bungkus tu sebab apa? Dia punya bajet rendah, kita tak fokus kan, jadi nasi bungkus lah kan. Kita boleh macam hotel, kita ada boutique hotel, small hotel, tapi aim for the quality. Betul kan? Macam restoran sama juga. Setengah restoran tu dia memang menu tu special kan. But they want to create quality. Main thing here is quality lah. Definitely it reflect quality. Bukan gila kuasa Datuk. Ingat itu definitely it reflect quality of the institution whether we like it or not. Alright, Datuk. Okay, terima kasih Datuk. Masa sudah cukup lah. Saya rasa macam ni lah. Nampaknya perbincangan kita telah memberi satu gambaran yang lebih baik daripada sebelum kita bincang. Tapi walau bagaimanapun, mungkin kalau siapa-siapa, tapi tadilah katanya ada 1-2 Kamarul, 1-2 pihak yang sudah bincang hal itu, dan mungkin saya rasa bagus jugalah kalau kita cuba ada satu dialog yang sama kita dulu, dan pihak kementerian perlulah faham apa hasrat universiti, hasrat para pensyarah, supaya kita boleh naik lebih ke atas
macam yang paling positif macam Datuk Azmi, dia kata hanya banyak terhenti atas kita, tetapi banyak juga pihak-pihak yang terutama sekali yang kalau saya tengok yang apa tu, yang universiti duduk dekat saya tu mungkin adalah pandangan-pandangan orang muda yang rasa dia kata letih dengan KPI ni, tak boleh fikir benda lain. Mungkin nampak kena Datuk Azmi pergilah sekali macam mana tolong bimbing budak-budak tu macam mana nak jadikan. Jadi saya rasa setakat tu dulu kita pada petang ini, dan saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua yang hadir dan telah memberi pandangan yang saya rasa ikhlas pada pandangan masing-masing. Dan tentunya kita mempunyai pandangan yang berbeza, tapi pentingnya kita boleh menerima pandangan orang lain walaupun berbeza dengan pandangan kita, insya-Allah bagi tujuan kebaikan bangsa dan negara kita. Kita akan terus membincangkan perkara-perkara seperti ini dan hal-hal yang lain lagi yang memerlukan kepada pandangan-pandangan, dan kita harap mereka yang bertanggungjawab seperti kementerian, menteri dan sebagainya tidak melihat apa yang kita bincangkan ini sebagai sesuatu yang diabaikan begitu saja, kerana ini adalah berasaskan kepada pengalaman, pandangan akademik dan sebagainya. Dan saya sekali lagi saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua yang hadir dan mengambil bahagian terutama sekali, dan akhirnya saya ucapkan wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.